Assalamualaikum. Okey, untuk pelajaran hari ini kita akan sambung tajuk pengertian hari kiamat. Okey, ini tajuk beriman kepada hari kiamat. Okey, kiamat ialah hari kebangkitan. Kebangkitan semula makhluk di akhirat. Di mana? Di akhirat. Selepas kehancuran alam dunia. Kita dah belajar itu kan, kehancuran alam dunia ni maksudnya semua bulan, bintang, alam semuanya akan hancur. Setiap yang mati akan dihidupkan semula. Kita semua yang mati ni akan hidup balik dan dihimpunkan di padang mahsyar. Kita himpun kat mana? Di padang mahsyar. Kat mana padang mahsyar tu? Hanya Allah yang tahu. Amalan mereka akan dihisap. Sebelum dihisap ni maksudnya ditimbang. Dikira banyak mana amalan kita. Sebelum ditempatkan sama ada di syurga atau neraka. Kita ni Allah nak letak kat mana? Kita ni kalau orang beriman, kita minta doa lah kepada Allah supaya ditempatkan di syurga. Okey? Dan kita tak nak masuk api neraka ni. Kan? Okey? Ni dalil kiamat. Dalil ni maksudnya bukti. Proof tentang adanya hari kiamat. Dalil ni ada daripada ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran tu Allah cerita banyak tentang hari kiamat. Di antaranya dalam surah Yasin. Surah Yasin ni kita baca sentiasa pada hari Jumaat kan. Ni contoh dalil kiamat. Allah ceritakan tentang hari kiamat. Kemudian tengok muka surat 41. Yang ni baca sendiri, muka surat 41, keadaan manusia pada hari kiamat. Ada dua golongan. Golongan pertama, orang yang beriman. Ni kita nak masuk golongan pertama ni lah. Macam mana keadaan mereka? Keadaan mereka baik. Tenang, gembira dan selamat serta tidak berasa bimbang menghadapi hari kiamat. Keadaan mereka tu baik, gembira. Golongan kedua, apa dia? Orang yang kafir dan munafik. Orang kafir munafik ni sentiasa dalam keadaan resah gelisah. Dia takut dan menghadapi pelbagai penderitaan serta kesengsaraan. Ni keadaan manusia. Kena ingat ada dua golongan. Golongan pertama orang beriman. Golongan kedua orang yang kafir dan munafik. Ini kena hafal ni. Pengertian hari kiamat. Keadaan manusia pada hari kiamat. Ingat, ada berapa golongan? Ada dua golongan. Ni pula ayat tentang keadaan manusia pada hari kiamat tu. Macam mana keadaan kita pada hari kiamat? Ni dalam surah Hud. Diceritakan. Macam mana keadaan hari kiamat tu. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seseorang pun berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan, melainkan dengan izin Allah. Masa tu kita tak boleh bercakap dah. Kita tak boleh menipu. Kita tak boleh bela diri kita sebab Allah dah tahu. Kan, apa yang kita buat. Semua Allah tahu apa yang kita buat pada masa kita hidup. Jadi kita tak perlu nak bagi tahu Allah. Kan, dan kita tak ada peluang untuk menipu. Ni keadaan kan. Kita baca. Yang ni antara tujuan Allah menjadikan hari kiamat.
Ni tujuan dia. Tujuan. Kenapa Allah jadikan hari kiamat? Kenapa Allah tak biarkan kita hidup beribu-ribu tahun? Kan? Kenapa Allah tak biarkan dunia ni sentiasa ada? Kenapa? Okey, setiap hamba mengabdikan diri kepada Allah. Sebab apa? Supaya kita ni beribadah kepada Allah. Jadi kita ada tujuan. Tujuan apa kita solat? Untuk masuk syurga. Tujuan apa kita berpuasa? Untuk masuk syurga. Kan? Manusia segera bertaubat setelah menyedari perlakuan dosa. Kalau kita rasa kita berdosa, kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Jangan duduk tangguh-tangguh. Menggandakan amalan kebajikan dan segera meninggalkan perkara mungkar. Kita buat baik sentiasa. Kan? Gandakan kebaikan. Meningkatkan keimanan orang Islam sepanjang masa. Iman kita akan sentiasa bertambah. Iman ni maksudnya kepercayaan kita kepada Allah. Menetapkan balasan terhadap manusia dengan penuh keadilan. Allah itu maha adil. Bila adanya hari kiamat, kita ada tujuan dalam hidup kita. Kan? Bukan sekadar suka-suka. Kan? Dan kita buat sesemua ni yang kita buat, suruhan Allah ada ganjarannya. Bukan saja-saja kita buat. Kan? Jadi hari ni Ustazah nak suruh yang kat rumah ni hafal muka surat 40 ni, pengertian hari kiamat. Yang ni kena hafal. Kena hafal muka surat 41, keadaan manusia pada hari kiamat. Dan hafal muka surat 43, tujuan Allah menjadikan hari kiamat. Dan Ustazah harap next week bila datang sekolah, bila Ustazah tanya, kamu boleh jawab. Assalamualaikum semua.